Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak masuk topik baru iaitu haba pedam tentu. So hari ni standard pembelajaran dia, pertama kamu dapat menerangkan haba pedam, kemudian dapat mendefinisikan haba pedam tentu, haba pedam tentu pelakuran, haba pedam tentu pengawapan dan juga eksperimen untuk menentukan haba pedam tentu pelakuran ais dan juga haba pedam tentu pengawapan air. Okey, so apa itu haba pendam? Okey, haba pendam ialah jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pertama pejal, cecair dan gas. Perbezaan antara 3 keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan molekul menunjukkan bahawa ikatan antara molekul pepejal adalah lebih kuat daripada ikatan antara molekul cecair. Oleh sebab molekul gas bebas bergerak secara rawak, maka ikatan antara molekul gas adalah paling lemah. Okey, so kita tengok rajah 4.13. Okey, so kita menunjukkan perubahan fasa jirim. Semasa proses perubahan fasa jirim seperti peluburan dan pendidihan, suhu adalah tetap walaupun haba terus dibekalkan. Okey. So maksudnya daripada pepejal tukar cecair contohnya. Okey. Dia bertukar dalam keadaan daripada pepejal tukar kepada cair, tetapi suhu dia tetap sama. Contohnya daripada pepejal ni 0 darjah Celsius, cecair tetap juga sama dengan 0 darjah Celsius. Okay, contoh lain, cecair kepada gas. Okay. So cecair ni dia dah 100 darjah Celsius, so dia tukar kepada gas sama juga dengan suhu dia sesama iaitu 100 darjah Celsius. Itu contoh dia. Okay, kemudian kita tengok haba yang diserat semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu dikenali sebagai haba pendam. Okey, so maksudnya kat sini haba yang diserap semasa peleburan atau pendidihan kita kenali sebagai haba pendam. Okey, tapi suhu dia tak berubah, sama. Contoh tadi kalau pepejal tadi 0 darjah Celsius, cecair masih sama 0 darjah Celsius. Okey, kemudian semasa kondensasi dan pembekuan, haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu. Okey, so contohnya inilah cecair kepada gas. Okey, cecair kepada gas dia berubah tanpa perubahan suhu. Okey, so kemudian kita tengok haba pendam tentu. Okey, kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim suatu objek bergantung kepada jisim objek itu dan jenis bahannya. Okey, haba pendam tentu. So simbol dia L ya. Bagi suatu bahan, kuantiti haba adalah Q. Okey, yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg tanpa perubahan suhu. Okey, so sebelum ni kita belajar Q sama dengan MC theta. So untuk yang haba pendam tentu ini, kita guna formula Q sama dengan ml. So dia tak ada melibatkan perubahan suhu. Di mana Q ni adalah haba, M ni adalah jisim dan L ni adalah haba pendam tentu. Okey, so unit SI bagi haba pendam tentu adalah J kg kuasa negatif 1. Okey. So macam mana dapat ni? So Q ni unit dia J, M ni unit SI dia adalah kg. So bawa ke atas so jadi joule kg kuasa negatif 1. Okey, so apa itu haba pendam tentu pelakuran? Okey, haba pendam tentu pelakuran ialah bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kg bahan itu tanpa sebarang perubahan suhu. Okey, kemudian untuk haba pendam tentu pengawapan bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhu. Okay, so seterusnya kita tengok graf ni. So mula-mula pepejal tu suhu dia P, kemudian dia bergerak sampai ke sini. So suhu dia menjadi Q lah. Okay. So waktu ni kita gunakan formula Q sama dengan MC theta. Okay, kat sini Q sampai R ni pepejal sedang melebur So waktu ni kita guna formula Q sama dengan ml. Okey. So jadi waktu ni pepejal mula melebur, pepejal sedang melebur. Okey, kemudian semua pepejal sudah melebur.
Okey, so waktu ni haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Kemudian molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah dan suhu malar. So waktu ni suhu dia tetap dia tak berubah. So waktu ni haba pendam tentu berlaku Okey, kemudian pada waktu RS pula, RS ni cecair dipanaskan sehingga takat didih. Okey, haba diserap. Kemudian suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. So cecair ni dia dipanaskan lah. So dipanaskan, suhu berubah sampai ke tahap ni lah, suhu dia tinggi ni lah. Okey. So tenaga kinetik pun bertambah. Okey, kemudian daripada S ke T ni, cecair dan gas waktu ni. Cecair dan gas, suhu dia tetap tidak berubah. Okey, waktu ni cecair mula mendidih, cecair sedang mendidih. Okey. So kemudian semua cecair sudah mendidih lah. Okey. So waktu ni S ni cecair mula mendidih. Dekat T semua cecair sudah mendidih. Kemudian haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Molekul dipisahkan jauh di antara satu sama lain dan tenaga kinetik molekul tidak bertambah, suhu pun malar. Okey, kemudian waktu T ke U ni, gas dipanaskan, haba diserap, suhu bertambah, kemudian tenaga kinetik molekul bertambah. Okey, ni waktu daripada gas kepada jadi berpejal lah. Okey. So waktu PQ, gas menyujuk sehingga takat didih, haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. So daripada P ke Q. So kemudian waktu kat Q ke R ni pula, gas kepada cecair. Gas mula terkondensasi, so jadi berjadi air lah. Mula nak jadi cecair. Gas sedang terkondensasi. Kemudian R, semua gas sudah terkondensasi. Waktu R ni semua sudah terkondensasi. Waktu ni Q ni mula nak terkondensasi. Yang ni fasa gas dan cecair. Haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. Molekul bergerak di antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak berkurang dan suhu malar. So kemudian waktu ke R ke S. So R tadi RS, cecair menjujuk sehingga takat beku. Haba dibebaskan, suhu berkurang dan kemudian tenaga kinetik molekul berkurang. Kemudian kita tengok kepada S ke T ni So cecair dan berpejal. So jadi dekat S ni cecair mula membeku. Kemudian ST cecair sedang membeku dan T semua cecair sudah membeku tapi suhu dia tetap sama waktu ni. Kemudian haba pendam dibebaskan supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Molekul bergetar sekitar kedudukan tetap, tenaga kinetik molekul tidak berkurang dan suhu malar. So waktu ni molekul-molekul dah tak bergerak, dah bukan tak bergerak tapi dia dah mula kuat lah. So jadi kita tengok pula untuk TU pula. TU pembajal menunjuk haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. So waktu ni lagilah molekul dah tak bergerak dah sebab dia dah jadi pembajal. So makin lama makin suhu dia berkurang lah. Sebab dia jadi pepejal. So yang ini adalah eksperimen untuk menentukan haba pendam tentu pelakuran ais dan juga haba pendam tentu penguapan. Dekat sini dia kata radar-radar yang diperlukan adalah pemanas rendam, corong turas, bika, neraca elektronik, bekalan kuasa, jam randik dan kaki. So kat sini digunakan bahan dia adalah ais hancur. Prosedur. Pertama dia letakkan bika bagi eksperimen dan set kawanan masing-masing di atas neraca elektronik. Set semula kedudukan neraca kepada keadaan sifar. So dia letak ni, dia punya ni letak atas neraca elektronik. Kemudian sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4016. Pada awalnya kedua-dua bika dan neraca elektronik tidak di bawah corong turas masing-masing. Kemudian hidupkan pemanas rendam bagi set eksperimen sahaja.
Apabila air telah menitis keluar daripada corong turas pada kadar yang tetap, letakkan bika dan racik elektronik masing-masing di bawah corong turas. Okey, so dia letak ni bawah corong turas. Okey, mulakan jam racik. Okey, selepas T sama dengan 10 minit, rekodkan bacaan jisim air yang dikumpul di dalam bika, set eksperimen M1 dan M2. Set kawalan 2 Okey, pastikan pemanas rendam dan rekodkan kuasa pemanas. Okey, so jadi sebelum jisim air yang dikumpul daripada set eksperimen M1, jisim air yang dikumpulkan dalam set kawalan M2. Okey, so kuasa pemanas ni kita kena rekodkan lah. Kemudian masa yang kita catatkan. Kemudian kita gunakan formula ni untuk mencari haba pendam tentu pelakuran ais. Okey, jadi untuk mencari haba pendam tentu pengawapan air so jadi radas yang diperlukan adalah pemanas rendam berkuasa tinggi, bekalan kuasa, bika dan racik elektronik dan jam randik. So bahan yang digunakan air dan kertas tisu. So pertama kita sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah 4.17. Hidupkan pemanas rendam dan tunggu sehingga air mendidih. Okey, apabila air mendidih, mulakan jam randik dan pada masa yang sama rekodkan bacaan dan racik elektronik M1. Okey, so kita tandakan. Selepas 5 minit rekodkan bacaan elektronik M2. Okey, so ini kita catatkan dan matikan pemanas rendam dan rekodkan kuasa pemanas. Okey, so kita rekodkan dan masa yang kita ambil. So kita guna formula yang sama. Okey. Okey, so yang ni kita nak tengok fasa-fasa ya. Okey. Fasa perubahan air apabila haba pendam diserap dan dibebaskan. So jadi kat sini semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran menyebabkan perubahan fasa air daripada pepejal kepada cecair. Okey. Kemudian semasa air mendidih, molekul air menyerap haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa air daripada cecair kepada gas. Okay, seterusnya, semasa uap air terkondensasi, molekul uap air membebaskan haba pendam penguapan menyebabkan perubahan fasa air daripada gas kepada cecair. Okay, penyerapan haba semasa peluburan dan penyediaan boleh digunakan untuk memberi kesan penunjukan. Okay, haba yang dibebaskan semasa terkondensasi pula boleh digunakan untuk tujuan pemanasan. Okey, sini kita nak tengok aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama sistem penyunjukan dalam peti sejuk. Okey, so yang pertama memampatkan enjin penyejuk untuk menambah tekanan dan suhu. Okey, kemudian dia pergi kepada kedua iaitu dalam kondenser, enjin penyejuk membebaskan haba pendam semasa proses kondensasi. Okey. Kemudian bila sampai ke ketiga, enjin penyejuk mengalir melalui injap pengembang. Okey, kemudian dia pergi ke empat, dalam penyejat, enjin penyejuk menyejat dan menyerap haba pendam daripada udara di dalam peti sejuk. Okey, kemudian dia pergi ke 5, enjin penyejuk mengalir keluar dari penyejat ke termampat ke pemampat lah. Okey. Okey, so kenapa peti sejuk ni menggunakan kesan penunjukan daripada penyejat cair semasa peredaran enjin penyejuk dalam sistem penyejuk, haba diserap daripada bahagian dalam peti sejuk dan kemudian haba dibebaskan ke persekitaran luar. Okey, contoh lain kita tengok penyejatan peluh So kita akan berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja yang berat. Apabila peluh itu tersejat, haba akan diserap daripada badan. Hal ini membawa kepada kesan penunjukan kepada badan kita. Okay, kemudian kadar penyuntan boleh meningkat dengan adanya aliran udara. Okay, so jadi untuk menjawab soalan ini, berapakah jisim ais yang melebur? So sama dengan 0.172 ni lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok soalan seterusnya. Okay, berapakah kuantiti haba yang diperlukan dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air pada suhu 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. So jadi kat sini dia bagi muatan haba tentu air adalah 4.20 darat 10 kuasa 3 Joule kg kuasa -1 Celsius -1. Berpenam tentu pengapan air 2.26 darat 10 kuasa 6. So daripada 0.5 kg air pada suhu 30 darjah Celsius,
bertukar menjadi 0.7 MJ air pada 100 darjah Celsius. So waktu ni ia ada perubahan suhu kan. So bila ada perubahan suhu, kita guna formula QMC theta. So waktu yang ni 0.75 kJ air tukar kepada 0.75 kepada steam, tapi suhu sama. So jadi bila suhu sama, kita guna Q sama dengan ml. So jadi Q sama dengan Q1 campur Q2. So isim air 0.75, C dia 4.20 darab 1/3. Kemudian suhu dia berubah daripada 100 tolaklah 100 tolak 30, so dapat ni. Tambah M 0.75 kg darab L dia ni 2.26, okey. Darab 10/6. So jadi tekan kalkulator kita akan dapat 1.92. Okey, so jadi so jadi bila dah selesai yang ni, kamu boleh cuba buat soalan ni dan boleh hantarlah, okey, fahamkan dan boleh hantar.